Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tentang topik gejala bunuh diri di Malaysia dan cabarannya dalam era revolusi industri 4.0. Nama saya Amirul Zafri bin Muhammad Zaid, berpegang kad matrik 1210194. Saya akan menerangkan tentang pengenalan dan juga objektif kajian. Seperti yang kita ketahui, bunuh diri ini adalah perkara yang mana seseorang itu lakukan untuk meleraikan segala masalah yang ada seperti tekanan hidup, tekanan kerja dan sebagainya. Jadi dengan cara membunuh diri ini, mereka dapat meleraikan segala masalah yang ada pada diri mereka dan akan hilang dengan serta-merta segala masalah tersebut. Seterusnya kita beralih kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, untuk menganalisis faktor-faktor berlakunya kes cubaan bunuh diri ini. Yang kedua adalah untuk mengkaji kesan-kesan terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara akibat daripada gejala bunuh diri tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengkaji langkah-langkah yang efektif dalam membendung gejala bunuh diri ini. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya adalah skop kajian. Sebelum itu, nama saya Nurfana binti Muhammad Yusof, pemegang nombor kad matrik 1210198 dan saya akan membentangkan tentang skop kajian dan kajian literatur. Jadi skop kajian yang pertama adalah dari kalangan masyarakat Malaysia yang merangkumi faktor, kesan dan langkah-langkah untuk membendung gejala bunuh diri. Yang kedua adalah perspektif pelbagai masyarakat tentang gejala bunuh diri ini. Dan yang ketiga, inisiatif kerajaan untuk membendung gejala bunuh diri ini. Seterusnya adalah kajian literatur. Pada tanggal 10 September diiktiraf menjadi Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Seterusnya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mereportkan lebih 700,000 orang mati akibat bunuh diri. Gejala bunuh diri ini antara punca keempat kematian, berlaku di kalangan kanak-kanak seawal usia 15 hingga 19 tahun dan kajian doktorina menilai rasional Seksyen 309. Saya serahkan kepada nama saya Nur Aminah Hamidul Islam, memegang nombor matrik 1210196. Dan seterusnya metodologi kajian. Metodologi kajian yang telah kami lakukan adalah 2 kaedah, iaitu kaedah penyelidikan perpustakaan iaitu library research dan yang kedua laman sesawang. Dan seterusnya faktor bunuh diri. Faktor-faktor bunuh diri terbahagi kepada 4 iaitu kesihatan mental, kehilangan pekerjaan kerana diberhentikan oleh majikan dan yang keduanya pelajar mengalami kemurungan kerana kelas atas talian dan bebanan kerja yang banyak. Faktor yang kedua, jenayah penyalahgunaan dadah iaitu kesan agresif sehingga ke peringkat keganasan atau halusinasi. Tiada kemahiran dalam menyelesaikan masalah interpersonal. Yang ketiga, faktor persekitaran yang tidak menyenangkan iaitu kes pembulian dan hilang tumpuan dalam pelajar iaitu mangsa buli tersebut. Faktor yang terakhir adalah masalah percintaan iaitu kerana berlakunya insiden hamil luar nikah dan pergaduhan antara pasangan. Saya serahkan kepada presenter yang ketiga. Nama saya William Safia binti Rosman. Saya memegang kad matrik 1210195. Saya menceritakan kesan-kesan gejala bunuh diri. Seterusnya, kesan bunuh diri yang pertama, kesan kepada keluarga. Keluarga merupakan pihak yang pertama akan mendapat kesan dan kesannya akan mengalami tekanan emosi dan kesan psikologi seperti mengalami kesedihan yang berpanjangan. Seterusnya, kesan pada masyarakat. Masyarakat akan mendapat kesan apabila sebilangan besar melakukan perbuatan bunuh diri. Kes bunuh diri ini mungkin dianggap biasa dan apabila masyarakat lebih-lebih lagi apabila kes bunuh diri ini melibatkan idola, mereka secara tak langsung akan melakukan perkara yang sama. Kesan kepada negara, seperti sedia maklum negara ini dikenali dengan keharmonian pelbagai kaum. Apabila gejala bunuh diri ini semakin berleluasa, ia akan menyebabkan
negara ini akan dipandang serong oleh negara-negara lain dan seterusnya ia akan menyebabkan negara semakin tercemar. Menyebabkan imej negara semakin tercemar. Kesan kepada agama, gejala bunuh diri ini menyebabkan pandangan terhadap agama dipandang remeh dan agama Islam ini juga melarang perbuatan bunuh diri dan perbuatan bunuh diri ini dianggap perbuatan yang dosa dan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan serahkan kepada pedangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurauni binti Muhammad Arif, pemegang nombor metrik 1210197. Ingin membentangkan cadangan dan kesimpulan tentang bunuh diri. Cadangan yang pertama ialah rujuk pakar kaunseling. Kaunseling merupakan satu profesyen yang memberi tumpuan kepada kebajikan, pembangunan dan membantu orang yang bermasalah seperti bunuh diri. Cadangan yang kedua ialah berfikiran positif. Antara strategi untuk menghadapi stres adalah dengan berfikiran positif yang perlu menjadi penggerak dalam kehidupan. Berfikiran positif bakal melahirkan aura diri yang lebih berkeyakinan dan berupaya mencari peluang serta ruang penambahbaikan. Seterusnya, berkongsi masalah dengan individu yang dipercayai. Melalui komunikasi dua hala yang berkesan serta sokongan moral yang tinggi, mampu menyelamatkan individu berkenaan daripada terus berada dalam tekanan dan kemurungan yang melampau. Cadangan yang terakhir ialah mempraktikkan didikan agama. Ibu bapa sebagai penentu model masa depan anak-anak perlu menjadi pendidik dan motivator yang baik dalam membimbing mereka memilih gaya hidup yang sihat. Akhir sekali, kesimpulan, gejala bunuh diri dapat dikurangkan serta dapat menjana kehidupan masyarakat yang sihat dan harmoni. Selain itu, kerajaan dapat membentuk sebuah negara Islam yang mampu menjadi contoh kepada seluruh dunia di samping dapat menangkis tanggapan buruk dunia terhadap Islam. Seterusnya, perkara utama atau asas yang perlu dilakukan adalah mengikis stigma, membuang sikap acuh tak acuh dan persepsi orang ramai terhadap masalah bunuh diri. Akhir sekali, semua pihak haruslah berganding bahu dan menghulurkan tangan bagi membendung gejala bunuh diri. Sekian daripada kami, terima kasih.